Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel aku, Acam Channel. Terima kasih kerana menonton video aku. Terima kasih kerana still support aku punya video, aku punya cerita kan. So hari ini aku nak sembang-sembang sikit lah pasal ada satu soalan. Sahabat kita ni dia tanya tentang hook. Soalan dia, mana lagi okey kalau kita pakai single hook ke, double hook ke, berapa banyak hook ke, so yang mana satu okey. So hari ni aku nak cerita dulu tentang hook, penggunaan berapa banyak hook. Tapi kita start daripada slow jigging lah. Slow jigging range yang 150 ke atas lah, senang cerita jig yang biasa kita guna main slow jigging, range 150 gram ke atas. So sebelum aku kata start borak-borak, start nak share dengan korang tentang hook ni, rambut serabai siut. Aku nak ingatkan lain sekali, apa yang aku share, apa yang aku cerita kat korang ni semuanya based on aku punya experience lah, yang biasa aku gunakan. Mungkin dekat luar sana, mungkin sifu dekat luar sana tu ada dia punya teknik dia tersendiri, cara dia tersendiri. Maybe korang boleh share dekat area komen aku lah. So apa yang aku nak share ini just apa yang aku orang kata biasa gunakan, and then pengalaman aku sendiri lah. So untuk slow jigging ni, macam mana yang kita tahu, dimulakan oleh geng-geng mak Jepun lah. Dia orang yang pioneer main slow jigging ni. So kita just follow je dia orang punya, orang kata teknik pancing dengan slow jigging dia orang tu. So bila dia orang dah orang kata pioneer, so kita follow apa yang biasa dia orang gunakan. Cumanya kita tak tahu kenapa kita kena gunakan macam tu, kenapa kita gunakan macam ni. So hari ni kita nak cerita sikit pasal penggunaan hook yang biasa kita gunakan untuk main slow jigging. Okay, yang ni setup yang biasa kita gunakan untuk main slow jigging. Kita orang kata ialah 4 hook lah. 4 hook, 2 set, maknanya set atas, set sebelah bawah. So maknanya 2 set ada 4 hook. So kenapa kena letak banyak-banyak hook? Okay, kenapa kena letak banyak-banyak hook? Salah satu sebab utamanya, macam apa yang aku baca, apa yang aku tengok dekat Jepun punya, orang kata artikel diorang, pioneer diorang, pengasas dia yang slow jigging tu, diorang cerita diorang nak letak 4 hook ni supaya diorang nak maksimumkan hookup tu. Nak maksimumkan hookup maksudnya, kalau dia pakai 2 hook je, kebarangkalian dia miss hook tu mungkin ada. Sebab kebanyakan untuk slow jigging punya jig, dia punya action kebanyakan jatuh sama ada dia slide ataupun dia melintang kan. Dia melintang ataupun dia slide. So secara logiknya, bila dia slide ke arah ni, mata kita akan ke sini, betul? And then kalau kita slide ke arah ni, mata kita akan macam ni. So kalau korang boleh bayangkan, kalau kita pakai just hook atas atau set atas je, time jig kita melayang macam ni, tak ada ni kan, tak ada ni. Bila dia melayang macam ni, yang atas ni akan naik. So bila ikan makan, tak ada hook di belah bawah, so memang kena jilat je lah jig kau, dia tak hook up. Itu dari segi aku punya pemikiran logik aku lah, salah satunya lah. Kalau ikut Jepunnya, kenapa dia letak 4, sama ada ikan tu strike sebelah bawah ataupun sebelah atas,
sebelah bawah ni akan support yang atas ni. Maksud dia, bila jig ni kena kat mulut ikan yang atas, yang ini akan kena dekat badan ikan. Kalau korang tengok ataupun korang ada experience ni, selalunya jadi macam tu. Sama ada ikan tu straight belah bawah ataupun belah atas, bahagian mulut dia. And then yang lagi dua ni akan, orang kata, support. Kena badan ke, kena perut ke. So kebarangkalian kau nak lucut, kebarangkalian nak lucut tu susah, kebarangkalian kau nak strike tu, hook up tu memang tinggi. Itu salah satu tujuan dia lah. And then kalau korang tengok mana-mana hook yang daripada Jepun, yang orang kata original Jepun punya hook, kalau kau perasan hook dia semua halus. Hook dia semua halus. So kenapa halus? Satu, dia orang tak nak mengganggu action jig tu, sebab dia nak halus, sebab dia nak ringan. Nombor dua, dia nak halus supaya hook tu lagi tajam, senang tembus. Sebab tu dia orang guna hook yang halus, sebab dia nak ringan, supaya tak nak ganggu jig. And then halus supaya dia extra tajam, super tajam, supaya dia senang hook up. Sebab kalau dekat mulut mungkin senang cangkuk, mungkin kat badan tu letak cukup tajam, ada sisik, so dia susah nak hook up lah. Itu tujuan dia lah. Okay, and then kebiasaannya bila korang ikat, kenapa korang nak bentuk ataupun dia punya kedudukan macam ala-ala love orang cakap kan, macam ni? Kenapa? Macam ni ataupun ni lah kedudukan dia macam ni, ataupun kenapa tak macam ni? So salah satunya, ini based on aku baca lah, apa yang aku baca dalam dia orang punya artikel lah. Dia kata kalau mata kita kedudukan macam ni, bila ikan makan, dia akan terbuka macam ni. So bila dia kedudukan macam ni, bila ikan makan, dia akan terbuka macam ni. Kalau boleh nampak. So, kalau dia kedudukan macam ni, kedudukan macam ni, bila ikan makan, dia tertutup. Bisa tak? Kalau kedudukan macam ni, ikan makan, dia terbuka. Kalau kedudukan dia terbalik macam ni, bila ikan makan, dia tertutup. So dia orang prefer kedudukan macam ni, macam tadi, supaya bila ikan makan, dia ada dua side yang boleh sangkut dengan mulut ikan tu, boleh hook up. Okay, macam ni. So adalah kegunaan, adalah function kenapa kita ikat macam ni lah. Okay. And then lagi satu, kenapa Jepun dia orang tak takut guna, orang kata, hook yang halus-halus. Sebab bila dia orang pakai empat hook ni, mungkin dua ni dekat mulut, dua ni yang ni dekat badan ataupun dekat perut. So yang lagi dua ni dapat bantu atau dapat support beban lah. Kalau dia pakai just satu je ataupun dua hook, takut hook tu tak dapat tampung beban ikan ataupun fight ikan lah. So mungkin boleh terkangkang ke, boleh lucut lah. That's why dia orang pakai mata yang halus, tapi dia orang pakai empat, supaya bila empat ni sangkut kat badan hook up, so dia dapat membantu satu sama lain lah. Dia orang boleh support beban ikan tu potong fight ikan tu. Sebab tu dia pakai empat. Lagi satu, bukan nak kata kekurangan kalau kita pakai set atas bawah. Isu dia dekat perairan kita ni banyak main macam kapal karam, batu karang yang tinggi, karang tinggi. So kebarangkalian nak sangkut kat karang tu memang agak tinggi lah, memang agak tinggi. So macam aku sendiri pun, kalau aku main kat area yang, kalau tekong dah inform kita memang karang ketat, aku biasanya pakai hook atas je. Jarang lah aku nak pakai atas bawah kan. Tapi yelah, macam aku cakap, bukan keburukan lah, kekurangan lah kita pakai set yang ada atas bawah ni. Kalau kita main area-area yang batu karang dia memang ketat, padat lah. So aku prefer pakai hook atas je. Dia bergantung pada korang lah. Macam aku tengok keadaan lah. Kalau
Kalau area tukaran banyak, memang aku pakai satu set je. Okay guys, pada siapa yang ada tengok video aku yang sebelum ni, nanti aku share link dia. Aku cerita pasal aku punya set light jigging lah. Dekat dalam video tu aku cerita tentang laman web Shimano yang biasa aku tengok. Dulu setiap bawah produk tu ada dia punya video-video dia orang test dengan produk tu lah. So sekarang ni mungkin baru, tak banyak video-video baru yang dia upload. So nanti aku tunjukkan dekat korang dekat mana, kalau korang peminat Shimano lah, dekat mana yang biasa aku tengok video-video geng-geng Shimano ni test barang, mancing. So daripada situ, daripada video tu, korang boleh orang kata tengok teknik dia, penggunaan dia, set dia macam tu dia pakai set apa, reel apa, berapa tali dia, perambut, semua dia cerita. Semua dia cerita, memang banyak gila. Casting ada, jigging ada, popping, semua adalah, semua video dia, cuma korang nak kena cari je. Okay guys, aku nak share sikit dengan korang dekat mana aku tengok video-video Shimano ni, ataupun tester Shimano test barang diorang. Sebelum ni dekat web diorang ada video-video lama. Memang orang kata setiap model tu dekat bawah tu memang dia siapkan video diorang test produk tu lah. So korang just search under Shimano TV. Dekat sini pun korang tengok ada history yang aku tengok video-video Shimano lah. Kat sini yang orang kata yang kurang ni dekat sini, aku rasa 95% dia punya video semua bahasa Jepun. So mungkin korang boleh, orang kata, tiru ataupun tengok teknik diorang time diorang mancing ni, macam video-video baru lah. Kalau kau tengok video-video lama dia, video-video casting dia ada, pasal rod, pasal jigging, pasal reel elektrik pun ada juga, pasal diorang main bottom pun ada, tie rubber pun ada. Memang banyak lah, memang banyak dekat sini. Cumanya mungkin korang kena pilih dekat playlist. Diorang dah asingkan by kategori lah dekat sini. Kalau kau tengok memang banyak gila lah. Sebelum ni yang senangnya, bila contohnya aku ambil under reel Shimano, senang sikit, dia dah asingkan siap-siap. Contoh dekat sini kan, video macam-macam ada video, korang boleh tengok. Nanti slowly lah korang tengok dekat sini. Okay guys, untuk video kali ni je yang aku dapat share dengan korang. So hopefully dapat membantu, ataupun dapat, orang kata, dapat share dengan korang lah apa yang aku tahu sedikit pasal jigging ni. And then lagi satu, aku just nak bagi tahu siapa yang mengamalkan, orang kata mengamalkan catch and release ataupun tangkap lepas ni. Mungkin aku prefer korang boleh pakai single hook ataupun satu set je lah. Sebab kalau korang pakai dua set, mungkin kena perut, kena anggota dia yang boleh mencederakan dia, boleh melibatkan dia mati. So tak berapa cantik lah, tak berapa cantik. So kalau korang mengamalkan catch and release, better pakai satu set je. Okay, aku nak share sikit lagi satu. Aku punya hook, alang-alang kan, promote sikit. Aku punya hook ada dekat Shopee. Untuk slow jigging ada 2 set, 2 jenis. Satu ni untuk kegunaan jig 150 ke atas ataupun 150 gram ke bawah, bergantung pada saiz bentuk jig. Yang ini pula jig yang range 200 gram ke atas. Sama juga bergantung pada range ataupun bentuk jig. So far memang sesuai lah, memang sesuai untuk pelbagai jenis jig ataupun saiz. Okay guys, hopefully kita jumpa lagi next video. Kalau ada komen-komen ataupun ada benda yang korang nak share yang aku terlepas ataupun aku tak tahu, korang boleh komen kat bawah, dekat area komen kat bawah lah. Jangan lupa share,
hopefully boleh share ataupun subscribe channel aku pada yang belum subscribe lagi. Aku minta tolong korang belanjalah like seorang satu, okay? Thank you very much. Jumpa untuk next video. Stay safe guys. Assalamualaikum. Jumpa lagi, bye.